Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Alhamdulillah pada hari ini cikgu meneruskan lagi tajuk kita ni dari minggu yang lepas yang bertajuk syarat sah sembahyang. Pada minggu lepas cikgu ada menerangkan yang mana syarat sah sembahyang itu ada 9 perkara. 1. Orang Islam. 2. Berakal. 3. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. 4. Suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. 5. Masuk waktu. 6. Menghadap kiblat. 7. Menutup aurat. 8. Mengetahui rukun-rukun sembahyang. Dan 9. Tidak melakukan perkara yang membatalkan sembahyang. Okey, pada hari ini cikgu ingin menjelaskan lebih lanjut lagi tentang syarat sah sembahyang itu. Okey, cuba lihat nombor 1 iaitu tadi orang Islam. Orang Islam, yang kedua berakal. Jadi syarat sah yang pertama, ia mestilah orang Islam. Jadi tidak diwajibkan ke atas orang kafir. Kalaunya sembahyang jua, maka sembahyangnya tu indah sah dan sia-sialah ia. Ndadanya orang nda dapat pahala. Sembahyang pun ia tetapi nda dapat pahala. Kemudian kanak-kanak yang belum mumayyiz, yakni belum berakal. Maksudnya kanak-kanak yang belum lagi dapat membezakan mana yang baik, mana yang buruk. Contohnya macam kalau di tangan kamu tu, sebelah kanan kamu tu tai, yang sebelah kiri, tangan kiri kamu tu makanan. Tiba-tiba adik kamu tu memilih tai pulang. Bermakna ia belum menggunakan akalnya tu secara sempurna. Jadi kalau dalam keadaan macam itu, kanak-kanak yang belum lagi dapat membezakan, maka tidak diwajibkan ia untuk sembahyang. Tapi sekiranya ia kan sembahyang jua, kan ikut sembahyang jua. Maklumlah, kadang-kadang kanak-kanak ni apa dilihatnya ibu bapanya, abangnya, kakaknya, ikut dia jua. Jadi kalau dia sembahyang jua, ikut dia sembahyang jua, maka hukum sembahyangnya tu tadi dihukumkan sah. Sah hukumnya. Tapi hanya indah diwajibkan sahaja. Okey, boleh faham nombor 1 dan nombor 2. Kemudian yang ketiga, suci daripada hadas. Maksudnya di sana orang yang tidak suci daripada hadas tidak sah sembahyangnya. Orang yang dalam keadaan hadas ni orang yang dalam keadaan tidak bersih disebabkan perkara-perkara yang tertentu. Contohnya macam berkamih, berkantut dan sebagainya. Jadi kalau orang itu tidak suci daripada hadas itu tadi, maka kalau ia sembahyang hukumnya adalah tidak sah. Okey. Suci daripada hadas terbahagi kepada 2 bahagian. Iaitu yang pertama, hadas terbahagi kepada 2 bahagian. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Okey. Hadas kecil contohnya tidak berwudu. Ini orang Brunei berkaut katanya. Kemudian yang kedua hadas besar. Contohnya berjunub. Perkara berjunub ni mungkin ada yang tertanya-tanya apa berjunub ni. Jadi yang dapat cikgu bagi tahu, junub ni ia adalah urusan suami isteri. Untuk orang dewasa saja, untuk kanak-kanak indah dapat, yang belum kahwin indah dapat. Kalau sudah kahwin baru tahu tu nanti. Jadi kalau suami isteri yang dalam keadaan junub, sekiranya ia akan sembahyang
maka sembahyangnya itu tidak sah. Malahan dihukumkan berdosa dan haram ia sembahyang. Okey ya. Kemudian yang keempat, suci daripada najis. Orang yang hendak sembahyang hendaklah suci daripada najis pada badan, pakaian dan tempat. Maksudnya suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Maksudnya pada pakaian kamu, pada badan kamu, pada tempat kamu itu ada sesuatu najis yang tidak dimaafkan. Contohnya macam ada tahi yang basah lagi tu, baru-baru. Jadi kalau terkena arah pakaian kamu, badan kamu, dan kemudian ada arah tempat itu, sekiranya kamu sembahyang dan terkena, maka sembahyang kamu itu tadi tidak sah. Okey. Suci daripada najis itu ada 3 perkara. Yang pertama pada badan. Contohnya termasuklah yang di dalam hidung, mulut dan mata. Kalau ada dalam hidung kamu tu ada maksudnya tu najis yang tidak dimaafkan lah. Kalau macam tai hidung tu dah pulang tu contohnya. Kemudian tai mata, dia bilang ada apa-apa, ada masalah. Yang najis yang tidak dimaafkan sahaja. Okey. Contohnya darah, keluar darah daripada mulut kamu kah. Kemudian dalam banyak lagi tu, banyak darah yang banyak. Kalau hanya sedikit saja sampai indah terkena pada maksudnya tempat yang banyak, sedikit saja, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalaunya banyak saja. Kemudian pada pakaian, apa saja yang kamu pakai masa kamu sembahyang itu, setentunya lah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang sopan. Kalau perempuan pakai telekong. Kalau lelaki yang menutup aurat, contohnya pakai cara Melayu ataupun jubah. Masanya sembahyang itu, kalau terkena sesuatu najis pada pakaian kamu itu, maka sembahyang kamu adalah tidak sah. Okey, kemudian yang ketiga, pada tempat. Apa-apa yang bersentuh dengan bahagian badan atau pakaian pada ketika qiyam, qiyam ini maksudnya pada ketika kamu berdiri ataupun duduk, ataupun masa kamu rukuk, ataupun semasa kamu sujud. Jadi kalau pada tempat kamu berdiri, tempat kamu duduk, kamu rukuk itu, pastikan kamu tidak ada tersentuh sesuatu najis pun. Kalau ada najis, contohnya ada tai cicak terjatuh arah tempat kamu sembahyang, tiba-tiba kamu biarkan saja sampai tekan arah dahi kamu kah, tekan dahi kamu, tidak lagi kamu melapik tempat sembahyang kamu itu dengan sejadah atau sebagainya sampai tekana anggota badan kamu, pakaian kamu, maka tidak sah sembahyang kamu itu tadi ya. Okey.